ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد. Yang berbahagia tuan-tuan imam, para pegawai masjid, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa karya masjid yang saya muliakan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ruang pada malam ini. Kita semua pada malam ini sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita diberikan sebuah sedikit ruang pada malam ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, satu tempat yang kita dipilih untuk berada di dalam dia, satu tempat yang disebutkan oleh baginda Nabi sebagai ahabbul ard, ataupun dalam satu riwayat ahabbul buqa', tempat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita berada pada malam ini, dan kita kena bersyukur banyak-banyak sebab kita diberikan ruang dan peluang untuk mai ke masjid. Ramai orang tahu kelebihan mai ke masjid. Boleh kata semua orang Islam bila sebut tentang masjid tidak ada pilihan, sebab masjid merupakan tempat yang paling utama dan merupakan kecintaan, sepatutnya menjadi kecintaan di sisi orang Islam. Semua orang tahu. Dalam khutbah Jumaat pun kadang-kadang Tuan Imam sebut, ada tajuk sebut tentang keutamaan berjamaah di masjid. Tapi dalam ramai-ramai manusia, Allah Subhanahu wa taala pilih kita yang biasa-biasa ni, yang bukannya, kalau kita kata kita ni biasa-biasa, bukan orang yang kita kata weh hebat begitu, ilmu banyak, ibadat banyak, tapi dalam ramai-ramai manusia kita dipilih, tuan-tuan dipilih, yang tidak ada kepentingan kita melainkan kita hadir kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mahal boleh mai ke masjid ni tuan-tuan, mahal, sebab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang Allah sebut hanya sahaja mereka yang mampu untuk ma'murkan rumah Allah ataupun masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sebab tu kita kena syukur banyak-banyak Allah bagi dia mah dalam jantung hati kita. Kalau orang belah kami dia kata ni terkalik nak mah, tak terkalik, dia ada perasaan dipanggil untuk nak mai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang mungkin kami dah kongsi bau-bau ni, yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Syekh Ali Ar-Rajihi, bila mana dia mensyarahkan maksud kepada golongan yang salah satu daripada kelompok yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak ketika mana berada di padang mahsyar, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang jantung hatinya bergantung di masjid. Gantung di masjid ini artinya jantung hati dia itu diikat di masjid, bergantung di masjid. Bukan bererti
Hadis itu bukan bermakna kita duduk terus menerus di masjid tak pergi mana. Tak. Adakah hadis itu membawa kepada makna kita nak kena duduk di masjid, jangan keluar pergi mana? Oh, kalau kita faham hadis itu macam tu, jantung hati bergantung di masjid, tak buat apa kita tuan-tuan, duduk rumah. Tak nak cabar tak boleh tu. Tak nak cabar tak boleh. Nak buat menega tak boleh. Nak kerja tak boleh. Sebab jantung bergantung di masjid. Tapi maksud jantung hati bergantung di masjid itu adalah bila kita keluar daripada masjid ni, perasaan kita, rasa kita ni duk teringat-teringat supaya kita boleh rujuk, audah, balik, kembali datang ke masjid. Bila orang sebut hayya 'alas salam, duk teringat-teringat nak kena kembali ke masjid. Itu maksud jantung hati dia tu bergantung di masjid. Jadi sebab tu tuan-tuan ni kira terpilih ni, insan terpilih sebab boleh mai ke masjid. Mula dengan boleh mai masjid pun kira berjenih dah. Berjenih dah ni. Pasal boleh mai ke masjid kira berjenih. Yang kedua, kita kena ikhlas dalam keberadaan kita di rumah Allah ni. Kita ikhlaslah supaya dengan ikhlas itu Allah terima. Allah terima kerana ikhlas kita berada di rumah Allah ini, sebab ianya merupakan ketaatan kita kepadanya. Malam ni depa bagi saya tajuk depa bagi ini musibah, murka Allah, tanda soal. Pandai depa ni, jolok. Tajuk ni siapa bagi tak tahulah, terimalah mengerusi apa bagi. Dia kata musibah, murka Allah. Macam itulah. Maksudnya tajuk ni dia nak bawa kita ni fikir, adakah musibah yang kita hadapi dalam hidup kita ni yang pun kita mungkin tak hadapi, tapi kita nampak orang lain berhadapan dengan musibah itu. Apakah musibah itu berlaku kerana Allah murka kita, ataupun sebab apa musibah itu berlaku? Sedap tak sedap kadang-kadang berlaku ni tuan-tuan dan puan sekalian. Ada orang yang dia pergi masjid pun tak pernah kelih pergi masjid. Kita AJK 2-3 orang pergi lah, bawa barang, bawa gula, bawa kopi, bawa macam-macam lah. Pergi dah rumah nak ajak mai ke masjid. Dia duk insya-Allah situ tik mai pun. Tak usah kata mai waktu 5 waktu. Jemaah pun tik mai. Tak Jumaat. Solat Jumaat pun tak mai. Kita panggil minggu depan pula. Bulan depan kita pergi pula. Ulang balik rumah dia. Assalamualaikum tuan. Lama tak nampak muka di masjid. Mailah kita mai sembahyang Jumaat. Tunggu tak mai juga. Tapi dia tak ada apa pun, duk lagu tu. Sihat. Mungkin dia pun kaya, mungkin dia pun hebat. Tapi inilah dia, kita kata orang yang duk mai pula macam-macam jadi. Seaginya berlaga lah, sat lagi begitu, begini, sakit lah, macam-macam, macam-macam lah. Ini kalau kita fikir, apakah musibah yang Allah berikan? Semuanya menggambar Allah murka, tapi dalam masa yang sama ada orang yang kita rasa dia layak dapat kemurkaan Allah, tapi dia tidak diuji. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata, dan niscaya kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan barang perkara, minal khawfi, daripada pertama rasa takut ujian, musibah, wal ju', ujian kedua yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ini, rasa lapar, ataupun bahasa belah kami kubuluk, dia rasa lapar. Ketiga, wa naqsim minal amwal, rosak, kekurangan, binasa daripada harta benda kita.
Jadi macam-macam. Baru ni tuan-tuan dan puan sekalian, Allah rezekikan saya, bolehlah kami pergi melawat. Nak kata pergi tolong sangat tu pun tak apa nak tolong, malu nak mengaku kita tolong. Pergi melawat lah, kita kata rakan-rakan kita yang diuji dengan musibah boh besar. Itu kita pun kena juga tahun 2005 kan kita kena. Boh besar tu noh. Besar boh tu. Rakan-rakan kita baru ni kami pergi melawat, kami pergi ziarah, bila adalah sikit sebanyak kita pergi tengok, tolong sebab sikit. Allahu Akbar. Terkejut. Macam tsunami. Pernah juga pergi tengok tempat yang macam kena tsunami di Aceh apa semua. Lebih kurang sama itu. Rumah tu dia jadi macam ketah. Dia tumbang lagu tu. Bawah daripada rumah tu penuh dengan motor kereta, ada 16 biji rumah masa saya pergi ke kawasan Sungai Penchala. Habis rumah kanap pak. Jalan tu jalan terpecah dua. Dia ada rekahan besar. Tak boleh pergi akses, nak pergi ke atas tak boleh lagi. Habis rosak binasa harta benda. Kita baca juga dalam 2-3 hari ni tu jumlah korban nyawa meningkat. Allah sebut juga dalam ayat yang sama, wal anfus, jiwa, kurang jiwa, kematian, ujian daripada Allah. Kami jumpa seorang tu dia patah paha, makcik tu patah paha. Patah paha ni pasal jadi dalam pukul 11 12 malam. Depa semua alhamdulillah di kawasan Sungai Penchala tu, walaupun ada beberapa rumah yang kena, tapi kebanyakannya alhamdulillah semuanya selamat. Ada seorang je patah paha. Dia tak ada nak lari. Tak ada nak lari. Rumah tiba dia ni di hujung, di anjung rumah dia tiba kena paha dia. Patah paha. Cerita. Semua ini Allah nyatakan dalam Al-Quran yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Jadi kita nak tengoklah sikit, apakah ujian ataupun musibah itu merupakan kemurkaan Allah ataupun dia membawa kepada makna-makna ataupun sebab-sebab yang lain. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Allah kata terzahirnya kerosakan di daratan dan juga di lautan adalah dengan apa yang telah diperlakukan oleh tangan-tangan manusia. Para ulama bila membincangkan perkataan ataupun bila menyebutkan tentang musibah ini, yang apabila dikaitkan musibah berlaku kerana tangan-tangan manusia, para ulama bincang. Ada ayat yang Allah kata bima kasabat aydikum. Berlaku musibah ini bima kasabat aydikum, dengan apa yang telah diperlakukan oleh tangan-tangan kalian, tangan-tangan kamu semua. Allah point kepada kita, berlakunya musibah ini adalah dengan tangan-tangan kita ni. Allah sebutkan demikian. Para ulama tafsir ketika mana mentafsirkan maksud kepada ayat yang Allah sebutkan berlakunya musibah, sama ada yang kita tengok ini ada bahkan kita tengok ada tanah runtuh, landslide, tanah runtuh, mungkin berlaku musibah-musibah lain yang mungkin kita tengok ni, even penyakit-penyakit ni yang kita sebut COVID ni. Seolah-olah ayat ni Allah menyebutkan berlakunya kerana tangan-tangan manusia. Jadi para ulama mufassirin ketika mana mereka melihat maksud daripada ayat Allah yang Allah kata berlaku ni kerana tangan-tangan manusia, ada beberapa pendapat daripada kalangan para ulama tentang ayat ini. Pendapat pertama ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-qaulul awwal huwa ra'yu jumhurul ulama. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur para ulama. Ramai daripada kalangan para ulama berpendapat annal masaiba uqubatun limaqtarafahu an-nasu minal ma'asi wat tajawuzat. Dia kata pendapat pertama ni, iaitu pendapat kebanyakan daripada kalangan para ulama, dia kata Allah kata ujian musibah ni berlaku kerana tangan-tangan manusia. Artinya dia kata kerana musibah itu merupakan balasan Allah di atas apa yang dilakukan oleh manusia. Dia kata
Kerana manusia ni buat benda tak kena, tak elok, dosa, maksiat, tajawuzat, benda-benda kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Seolah-olah sama dengan nak jawapan soalan tadi ni. Musibah ni berlaku kerana Allah murka dan Allah memberikan balasan kerana manusia yang melakukan perkara yang tidak elok, kerana manusia yang tidak bersyukur di atas nikmatnya, kerana manusia yang kufur, yang tidak melakukan ketaatan dan seumpama dengannya. Kata dia lagi, wa'tabara al-Qurtubi hadha al-qawl al-awwal akthar wa azhar wa ashhar min al-aqwal al-qarimah. Al-Qurtubi dia menakalkan pendapat ini sebagai pendapat yang paling banyak disebutkan oleh pada kalangan para ulama tafsir. Dia kata betul, musibah ni berlaku kerana manusia ni banyak buat dosa dan ianya merupakan balasan daripada Allah. Kita dengar pendapat pertama ni sempit dada kita. Pasal apa sempit? Kalau kita ingat betul-betul, tak ada siapa pun yang tak buat salah. Ada yang tak buat salah ni? Ada yang tak ada dosa ni dah? Kalaulah dosa kita ni orang boleh tengok, orang boleh nampak, kacau kita tuan-tuan, malu kita. Dulu kita kata kalau nak bagi orang tak kenal, tutup muka. Lah ni tutup muka pun orang kenal. Betul tak? Pasal duk ajar Inggeris tutup muka daripada buka muka. Dulu kalau jumpa tutup muka tak kenal, lah ni kenal. Tutup ke tak tutup ke kenal, pasal dah biasa dah tutup muka. Dulu kita duk kata apa, pakai purdah. Lah orang jantan pakai purdah lah. Kalaulah dosa kita ni boleh dilihat oleh manusia lain, malu kita tuan-tuan. Kita ni boleh jaga ni, boleh duk ada, boleh angkat muka, boleh celak mata, boleh jumpa dengan orang kawan-kawan kita ni, bahkan boleh mai ke masjid ni pun pasal apa? Dosa kita orang kan nampak. Dosa tuan-tuan yang dengar ni, saya yang cakap pun sama. Tak ada manusia yang lari daripada melakukan kesilapan. Jadi pendapat pertama ni dia kata betul, musibah ni berlaku kerana manusia melakukan salah, maka ianya merupakan uqubat, merupakan balasan di atas segala kesilapan manusia. Ada beberapa dalil sebab mereka kata demikian. Yang pertama sekali dia kata, sebab bila Allah sebut fabima kasabat aydikum, kerana apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu, artinya fa inna ma yusibukum dhalika uqubatu min Allah lakum bimajtaramtum min al-athami fima bainakum wa baina rabbakum wa ya'fu lakum rabbakum an kathirin min ijramikum fala yu'aqibkum biha. Dalil pertama ataupun sebab pertama, alasan pertama dia kata pasal apa? Betul Allah nak bagi balasan tu sebab Allah dah sebutkan dalam Al-Quran, dia kata berlaku kerana tangan-tangan kamu, musibah berlaku kerana tangan kamu. Dan Allah kata mereka, kata pendapat jenis pertama ni, dia kata kerana Allah nak ampunkan dosa, nak kurangkan dosa tersebut. Di hadapan Allah, Allah tidak mengiqab kita dengan banyak. Yang kedua, pendapat ni dia kata, pendapat yang sama, tapi hujah depa yang kedua. Hujah kedua dia kata, lima nuzilat hadhil ayah qala Qatadah dzukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul la yusibu ibn Adam khadash 'ud wala 'athrata qadam wala ikhtilaj 'urq illa bidhanbin wa ma ya'fu Allahu 'anhu akthar. Sebab ada hadis Nabi yang Nabi kata sebagai seorang yang beriman, tiada satu pun daripada seorang orang yang beriman, bila dia tangan dia tersusuk duri pun dia ampunkan dosanya. Jadi dia kata sebab itu Allah bagi kita kena musibah, apatah lagi benda besar, bah besar, sakit banyak, keluar rumah tak boleh, begitu begini, sebab Allah nak ampunkan dosa. Kalaulah Nabi kata satu duri yang kena dekat tangan kita pun merupakan keampunan daripada Allah, apatah lagi musibah yang besar. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu pendapat pertama yang kebanyakan daripada para ulama berpandangan dengan pendapat itu. Pendapat yang kedua pula berpandangan, dia kata tidak. Dia kata tak. Berlakunya musibah ini seperti mana dalam ayat yang Allah kata tidak berlaku musibah ini melainkan kerana tangan-tangan manusia,
Dia kata wahwa ra'yun ta'ifatun minal ulama yara anna al-masa'ib allati taqi'u min babil ibtila' fi dunya wafaqan li sunanil kauniyah. Pendapat kedua dia kata tak, segala musibah ujian yang kita terima ni merupakan satu ujian daripada Allah kerana berdasarkan dia kata kepada sunanul kauniyah, berdasarkan kepada ketetapan Allah dalam penciptaan. Dia kata penciptaan Allah, Allah memang nak bagi ujian kepada kita di dunia ini. Dan dia kata wala ta'udu 'uqubat wa ajziyati li dhunubil ibad. Dia kata kalau Allah uji manusia itu adalah lebih kepada nak tengok keadaan manusia, merupakan ujian sahaja daripada Allah. Alasan depa sebab apa? Dia kata pertama, dia kata ada dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Ghafir, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Allah kata pada hari kiamat kelak, tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari bila nak Allah nak bagi balasan? Allah kata pada hari kiamat kelak akan diberikan balasan setiap yang dilakukan oleh manusia. Dia kata kalaulah Allah dah bagi dah balasan di dunia ni, mana di hari akhirat tak kena balas dah. Itu pendapat kedua. Dan dia kata hujah depa yang kedua, dia kata dalam Al-Quran kita dah baca selalu dalam suratul Fatihah, apa kita baca? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita baca segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia di dunia dan juga di hari akhirat. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau Allah dah balas dah manusia di dunia ni, pasal apa Allah kata Allah nak balas di hari akhirat? Pendapat kedua dia kata tak. Ayat yang Allah kata Allah bagi musibah kerana apa dilakukan oleh manusia ni, bukan kerana Allah nak menghapus dosa kita ke apa, tak. Dia kata tak. Dia merupakan ujian sahaja daripada Allah. Pendapat nombor dua. Faham ni? Pendapat pertama tadi dia kata Allah uji kita ni sebab memang kita buat dosa. Bila kita buat dosa, Allah nak ampunkan dosa kita di dunia. Allah balas. Buat sangat banyak masalah, buat sangat dosa, maksiat, nampak mungkar tak cegah, Allah bagi kita balasan. Pendapat nombor dua dia kata tak, sebab yang balasan yang betul-betul ni di hari akhirat. Di dunia ni bukan tempat untuk dapat balasan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga pula dia kata, pendapat yang ketiga ni dia kata wa huwa madhhab yara anna al-ayah khasatan bil kuffar. Pendapat ketiga ni dia kata ayat yang Allah kata terzahirnya kerosakan di langit di daratan dengan lautan tu kerana tangan manusia, ayat tu bukan tuju dekat orang Islam, dia tuju kepada orang kafir. Kepada orang kafir Allah tuju ayat tu nak kata orang kafir telah melakukan kerosakan. Kerana kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, maka berlakulah musibah itu. Ini pendapat yang ketiga. Yang mana dia kata pendapat ketiga ni berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Dia kata berdasarkan kepada ayat iza asabahum syarrun qalu hadza bi syu'umi Muhammad faradda alaihim wa qala bal dzalika bi syu'umi kufrikum. Sebab dia kata adanya khitab yang menjawab, dia kata sebenarnya berlakunya segala kerosakan ini kerana kufrikum, kerana kekufuran kamu. Jadi dia kata ayat tu tuju kepada orang kafir. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, pendapat yang keempat. Pendapat keempat ni kata ayat tadi ni Allah tujukan kepada bil mu'minin al muznibin. Muznib. Ayat tadi dia kata Allah tuju dekat orang yang beriman tapi mereka berdosa. Allah tak kata dekat semua orang Islam. Allah tuju ayat tu kepada orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman tapi depa ni berdosa. Kita ni duduk dalam tu pasal. Kita duduk dalam tu. Beriman, alhamdulillah beriman. Solat, sembahyang, zakat, puasa, semua puasa. Tak ada masuk bulan puasa dah.
Isteri hamil puasa lagi, tapi berdosa. Pendapat empat dia kata Allah tuju ayat tadi ini kepada orang yang Islam, orang beriman, tapi orang Islam tu melakukan dengan dosa maksiat. Annal maqsud bi lafzil musibah huna al hudud asy-syar'iyyah. Dia kata sebab ianya merupakan hak kewajipan yang Allah telah tetapkan dalam hukum-hukum syarak. Jadi ayat tersebut menunjukkan kerosakan itu berlaku kerana dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang Islam, tapi mereka melakukan banyak dosa maksiat. Bila kita tengok keempat-empat pendapat ni, kita jadi yang mana yang betul? Musibah ni Allah murka ke? Apa sebab dia? Adakah Allah nak ampun dosa ke? Ataupun Allah nak angkat darjat manusia? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ibn Ashur dia ada sebutkan satu kata-kata dia tentang maksud musibah ni. Yang ni kita kena bagi perhatian yang betul. Pasal inilah dia kesimpulan daripada empat pendapat para ulama tentang maksud musibah yang berlaku kerana tangan-tangan manusia. Kata Ibn Ashur, dia kata wal qaulul fasl annal jazaa'al a'mal yuzhiruhu fil akhirah. Dia kata benda pertama sekali yang kita nak kena faham ni, dia kata sesungguhnya setiap daripada amalan perbuatan kita ni jazaa'ul a'mal annal jazaa'al a'mali yuzhiru fil akhirah. Dia kata pertama sekali kita kena faham bahawasanya balasan di atas setiap perbuatan kita yang paling utama yang akan dikenakan oleh Allah adalah pada hari akhirat kelak. Hak tu kita kena sepakat dulu. Dia kata yang pertama sekali kita kena faham balasan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita orang yang beriman ataupun orang kafir, tak kira siapa pun, Allah akan bagi di hari akhirat kelak. Itu nombor satu. Walau bagaimanapun wa ammal masaibud dunya famusabbabatun an asbabid dunyawiyah tu'ridu li'urudi sababiha wa qad yaj'alullahu sababal musibah 'uqubatun li'abdihi fid dunya. Walau bagaimanapun dia kata walau bagaimanapun ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah bagi kepada kita ni di dunia ini adalah merupakan satu yang mana sebab-sebab dia kerana sebab-sebab dunia. Ujian yang berlaku kerana sebab dunia. Artinya kita contohnya lah bukit duk elok, kita pi taruh. Dia ni dikata musabbabatud dunyawiyah. Kita buat benda tu, dia kata itu merupakan sebab dunia. Musibah tu berlaku kerana sebab dunia. Kita pi taruh bukit duk elok, kita pi taruh nak antuh. Itu sebab dunia dia kata sebab dunia. Maka Allah menjadikan musibah tu walaupun sebab dunia, tapi dia merupakan uqubatun li'abdihi fid dunya. Allah bagi balasan kerana sebab dunia itu, tapi ianya juga merupakan kebaikan untuk orang Islam. Walaupun sebab dunia itu merupakan balasan kerana sebab dunianya. Dan boleh jadi dia kata litakhfifi anhu min azabil akhirah, sebahagian daripada ujian yang berlaku kerana sebab-sebab urusan akhirat pula. Urusan kita dengan apa semua ni, dia mungkin bertujuan untuk litakhfif, untuk mengurangkan balasan di hari akhirat pula. Allah bagi ujian musibah tu untuk nak kurangkan balasan di hari akhirat kelak. Wa qad takunu li raf'i darajatin nafs. Boleh jadi pula dia kata musibah yang Allah bagi kepada kita ni adalah untuk mengangkat darjat martabat kita di sisinya. Walaha ahwalun wa daqa'iqun la ya'lamuha illa Allah. Walau bagaimanapun dia kata
yang sebenar-benarnya kenapa musibah itu berlaku tidaklah diketahui, melainkan Allah yang mengetahui sebab apa musibah itu berlaku. Dia kata, wa qad yattali'u 'alaiha al-'abdu idza raqaba nafsahu wa hasibuha. Tapi manusia yang kalau dia bermuhasabah diri dan dia merenung dirinya, dia kata dia akan mengetahui sebab apa musibah itu berlaku. Kesimpulan dia kata, musibah yang Allah berikan memang sebagainya ianya merupakan ujian Allah di atas sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk Allah ringankan akibat di hari akhirat kelak. Yang kedua, Allah nak naikkan darjat martabatnya. Manakala dalam masa yang sama dia kata ianya merupakan rahsia yang Allah mengetahui sebab apa Allah beri ujian tersebut. Tapi manusia yang kalau dia bermuhasabah, dia akan tahu sebab apa ujian itu Allah berikan kepada dirinya. Boleh jadi Allah bagi ujian musibah itu, ya betul, kerana dia melakukan kesilapan. Boleh jadi dia mungkin tak melakukan kesilapan, tapi Allah nak angkatkan darjat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita boleh ambil daripada perbincangan malam ni? Yang kita boleh ambil, tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh faham bahawasanya oleh kerana musibah itu Allah bagi. Tak ada satu musibah ni illa biiznillah. Allah kata, wa ma asabathum min musibatin illa biiznillah. Allah kata, dan tidaklah akan menimpa mereka, Allah kata, dan tidaklah akan menimpa mereka daripada sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Allah izin musibah tu jadi. Macam kita duk jadi yang kita nampak hari ni, Allah bagi jadi. Allah izin bagi jadi. Sebagai orang Islam, apa kita kena buat? Satu, sebagai orang Islam kita kena serahkan urusan itu kepada Allah. Kita pulang kepada Allah dulu. Allah bagi jadi. Dua, istighfar di atas kesilapan kita. Jadi masalah ada istighfar. Orang Islam dia istighfar. Dan dia nombor tiga, sabar di atas ujian yang Allah bagi. Sabar. Tapi sabar ni senang sebut, payah buat. Tambah kalau kita tengok duduk jadi masalah, orang kata sabar, bersagang. Dia tengah masalah, sabar. Bersagang. Bersagang tu bukan pasal dia akan jadi baik, dia bebal lagi. Aku tengah masalah, dia buat, dia duduk bersabar kita dah tengah gerau ni. Itu selalu jadi. Bersagang, tak tahu bersagang. Jenuh tok je jauh. Okey. Nabi SAW sebutkan, Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi sendiri kata, istajubnya keadaan orang yang beriman. Setiap urusan dia ni jadi baik. Orang beriman ni urusan dia jadi baik. Apa dia jadi baik? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Bila menimpa kepada dia, diuji kepada dia satu benda yang menggembirakan dia, menyenangkan dia, dia syukur. Syukur tu menjadi kebaikan untuk diri dia. Bukan sebab dia senang tu jadi baik tak. Jadi senang bukan bererti dia dapat baik. Kerana syukur di atas kesenangan tu, dia jadi baik. Macam kita tengok, ni tempat lain semua kena, kita selamat. Bukan kerana kita selamat tu jadi baik dah. Sebab kita syukur tu nanti akan jadi baik. Maksudnya Allah uji. Dapat kebahagiaan nikmat juga ujian. Nombor dua, kata Nabi, in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau menimpa kepada dia satu benda yang memudaratkan dia, sabar pula dia, tahan pula dia, fakana khairan lahu, kerana sabar itu dia menjadi kebaikan untuk dirinya. Jadi sebab tu orang beriman ni kedua-duanya akan jadi baik untuk dirinya kerana dia bersabar di atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian yang kelima yang elok kita buat adalah kita kena berdoa kepada Allah supaya ujian yang kita terima tu kita mampu tanggung. Boleh tanggung. Pasal bila dapat ujian kadang-kadang tak tertanggung.
Banyak yang tak terlihat dan tanggung tuan. Antara doa yang kita boleh baca ni adalah di antara ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang kita boleh baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir ayat. Ayat ni turun ada sebab dia. Satu ketika tuan-tuan dan puan sekalian, di zaman Nabi turunlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebelum daripada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada ayat yang Allah kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ayat tu Allah kata bagi Allah lah, milik Allah lah segala apa yang ada di langit-langit dengan bumi. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan, Allah ni hitung kepada kamu. Sahabat bila dengar ayat ni terkejut depa. Kita dengar ayat ni tak apa. Apa kita rasa dengan ayat ni? Tak apa. Sahabat dengar ayat ni, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Sahabat kata, Allah, wahai Rasulullah, sebelum ni turun perintah-perintah yang kami boleh buat. Suruh semayang kami boleh, suruh keluar zakat kami boleh, suruh itu kami boleh. Masuklah ke kita ni, berapa minit boleh belaka. Tapi hari ni turun ayat yang berat, kami la nastati'u, tak mampu kami lakukan sebab Allah nak hitung benda yang kami sembunyi. Hak dalam jantung hati Allah nak hitung. Oh, jenuh. Yuhasibukum bihillah, Allah kata. Para sahabat sudah susah hati sebab Allah nak kira. Hak baru fikir nak buat jahat pun Allah kira dah. Dia kata sudah dah, tak boleh dah. Sahabat susah hati mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah kata tidaklah Allah memberikan tanggungjawab kepada satu jiwa itu melainkan dengan kadar kemampuan dia. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, dia bagi dirinya apa yang telah dilakukan. Kemudian Allah ajak kepada kita beberapa doa yang kita elok baca doa tu. Apa doa tu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Satu, wahai Tuhan kami, jangan engkau kira ambil daripada kami, kau hitung daripada kami, kau ambil daripada kami apa yang kami tersilap, apa yang kami lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan engkau tanggungkan bebanan kepada kami seperti mana bebanan yang telah engkau berikan kepada golongan sebelum daripada kami. Sebab dalam Al-Quran Allah ceritakan banyak bebanan yang Allah telah berikan kepada umat baginda Nabi Allah Nuh. Allah bagi bebanan kepada umat baginda Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, yang kalau kita duduk tahun tu belum tentu berjaya kita. Nak boleh ikut Nabi Nuh, boleh ikut ke kita ni? Allah, tak tentu boleh ikut, tak boleh ikut. Buat kapal atas bukit besar, bukit besar. Kita akan kata kita silap bulan kita ikut pok-pok yang kata apa buat atas bukit. Kan? Kita tak tahu. Jangan kau tanggungkan kami bebanan seperti mana kau tanggungkan kepada orang terdahulu sebelum kami. Kami tak mampu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oleh kerana itu ya Allah, ampunkan dosa kami. Waghfir lana, ampun, hilang lenyapkanlah kesalahan kami. Kalau tanpa dengan segala keampunan dan rahmat Allah tak mampu, kita nak menanggung dengan segala bebanan tersebut. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami berhadapan dengan orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, semoga insya-Allah sebuah sikit kita
boleh menguatkan kita memahami bahawasanya ujian yang Allah bagi kepada kita tu, Allah yang mengetahui sisi mana, adakah ianya kerana Allah murka dan merupakan akibat daripada kesalahan kita, ataupun ianya merupakan ujian yang Allah nak bagi untuk nak meningkatkan darjat kita di sisi Allah, yang Allah mengetahuinya hakikat daripada segala yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang merupakan ujian dan musibah tersebut. Dan kita kembalikanlah apa yang kita boleh buat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keampunan kepada diri kita, memberikan kita ni kekuatan untuk berhadapan dengan ujian yang telah dihadapi, yang sedang dihadapi, yang bakal kita hadapi. Dan insya-Allah dengan kekuatan itulah kita mampu untuk meneruskan kehidupan kita sampailah ke hujung dia. Kalau cerita berbanding dengan antara dulu dengan umat terdahulu dengan umat sekarang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, jenuh kita. Sesuailah pula ujian yang mereka hadapi itu dengan Nabi, yang Nabi mereka memimpin mereka. Sebagai contoh, Nabi Musa AS, ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Mukjizat tu nampak takat tu je, berbanding dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW panjang. Kesan dia panjang. Contoh, Nabi Musa Allah bagi dia tongkat, dan tongkat itu selepas wafatnya bagi Nabi Allah Musa AS tiada lagi, tak nampak lagi mukjizat tersebut. Tapi kita ni berbeza. Mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi kita ni, tak nampak tongkat, tak nampak benda-benda, tak nampak. Tapi Allah bagi apa? Allah bagi Al-Quran. Tapi dia kekal sampai hari ni, sesuai dengan baqa hadhil ummah, sesuai dengan pengekalan umat ini dengan mukjizat nabinya dan wahyu nabinya yang merupakan mukjizat yang kekal sampai kepada hari ini. Dan hak inilah yang merupakan semua kekuatan kita, insya-Allah. Dan kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita ni kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.